Assalamualaikum, salam sejahtera, salam Malaysia Madani dan selamat pagi Malaysia. Pagi ini anda bersama dengan saya Terence Das, kasut merah saya dan juga saya Syafiqah Ishak dengan skirt biru saya. Semangat Terence Adakah ini sebab semalam Hari Sukan Negara? Nah, ini just weekend vibe lah. Tapi kita kekalkan keaktifan itu ataupun niat untuk kekal aktif. Kan? Sebab kita kena bersukan supaya dijadikan sebagai satu budaya. Jadi semalam merupakan sambutan Hari Sukan Negara yang disambut secara meriah di seluruh negara. Jadi kalau kita boleh lihat di Putrajaya juga ramai sebenarnya. Pagi-pagi lagi kita dah nampak ada senam aerobik, ada zumba. Sekali dengan Menteri Hana Yeoh pun saya boleh nampak di TV begini. Berzumba. Semalam Terence buat apa? Berlari. Pergi gym. Hari-hari pergi gym. Betul. Nampak kalau kita boleh lihat Yang Berhormat Menteri. Anda meminati sukan sebegini, ini mungkin lebih sesuai berzumba. Kasut merah. Nampak kasut. Itulah. Saya ingatkan semalam Terence kat sana lah. Kasut merah kan. Kasut saya sampai, saya belum lagi. Belum lagi. Jadi ini yang berlaku semalam sebenarnya. Kalau kita lihat juga di tempat-tempat lain seperti di Kedah dan juga di Perlis. Kalau kita boleh lihat di Perlis, di mana rakyat negara ini disaran untuk mengamalkan gaya hidup aktif bagi memastikan kesihatan yang lebih baik di hari tua. Jadi ini menurut Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Fadillah Yusof, antara langkah mudah dan efektif untuk mengekalkan kesihatan dan kecergasan adalah melalui aktiviti seperti berjalan dan bersenam. Ya, betul. Tapi kita kena pastikan otot itu terjaga. Ya. Sebab otot itu adalah yang mengekalkan kebolehan dan keupayaan kita untuk bergerak. Jadi sebab itulah saya pergi ke gym. Bukan sebab nak tunjuk bicep besar. Bukan nak tunjuklah. Hari ini nampak macam ada pump sikit. Ya ke? Nampak. Dan mendapat komen sebegini sudah pasti akan membuatkan saya lebih... Lagi semangat. Tapi itulah, selain daripada otot, pemakaian kasut yang betul juga sangat penting. Sebab kita nak berlari tak boleh pakai kasut sembarangan. Betul. Untuk kita jaga tapak kaki itu pun sangat penting sebenarnya. Bukan sebab kita nak bergaya, bukan sebab lebih mahal, lebih laju lari, bukan. Tidak semestinya, tapi untuk penjagaan kaki anda juga. Okey, itu berkaitan dengan Hari Sukan Negara. Seterusnya kita nak ke ini mengenai Korea Malaysia, juara tilawah antarabangsa ke-64. Ya, Korea dan Korea Malaysia dinobatkan sebagai Johan Tilawah Al-Quran bagi kategori masing-masing, di mana Muhammad Husaini Mahmud diumum sebagai pemenang kategori Korea selepas meraih markah 95.71%, manakala Abdul Rashid dari Pakistan di tempat kedua 93.59% dan tempat ketiga ialah Wahyu Andi Saputra dari Indonesia 92.09. Bagi kategori Korea pula, Nur Hidayah Abdul Rahman muncul sebagai Johan selepas mencatatkan markah 91.76, diikuti peserta Filipina Raihana Ambagaladi di tempat kedua 90.26% dan Syamimi Ashahira dari Indonesia di tempat ketiga 89.46%. Jadi yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim berkenan mengurniakan hadiah kepada pemenang dalam kategori Kori, manakala Raja Pemaisuri Agong Raja Zari Sofia bagi kategori Korea. Okey, ini yang berlaku semalam. Kita nak berikan perkembangan terkini berkaitan dengan situasi banjir. Ini bagi negeri Kedah, Perak dan juga Johor. Masih lagi ada keluarga-keluarga yang terjejas dan setakat ini di Kedah jumlah PPS yang masih dibuka ialah sebanyak 18 dan juga bagi keluarga yang terbabit ialah sebanyak 717 secara keseluruhannya bagi ketiga-tiga negeri ini. Ini masih lagi berkaitan dengan banjir. Ini merupakan perkara yang mungkin kita risaukan berkaitan dengan bekalan beras. Ya, kita segera menutup gambar ini untuk pergi ke bekalan air, bekalan beras dan berita yang selanjutnya yang dijamin mencukupi walaupun kira-kira 6,000 hektar lapang padi di Kedah dan Perlis dilanda banjir pada bulan lalu. Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan Datuk Seri Muhammad Sabu berkata insiden luar jangka itu tidak mengganggu keterjaminan makanan, termasuk beras berikutan negara mempunyai perjanjian dan rundingan dengan beberapa negara lain bagi memastikan beras mencukupi. Ketika ini negara mengimport 40%
daripada bekalan beras sedia ada dari Thailand dan Vietnam, selain tambahan 200,000 tan lagi dari Pakistan dan India bagi menampung keperluan dalam negara. Nah, jadi tak perlu risau kerana bekalan beras mencukupi untuk rakyat Malaysia. Okey, sedikit kita nak kongsikan berkaitan dengan sukan. Semalam sukan kita kongsi ini terlebih dahulu. Ini berkaitan dengan terbuka Atik di mana Lizija terlepas peluang untuk mempertahankan gelaran beliau selepas terkandas di Sukuk Akhir pada malam kemarin. Dalam aksi itu, Lizija yang juga pemain keempat dunia tewas 15-21, 21-13, 12-21 kepada wakil Jepun Koki Watanabe. Jadi kalau kita boleh saksikan, ini merupakan aksi Zija yang kecundang buat kali ketiga bagi menentang Watanabe. Ini berita yang kita pun kurang gembira dengan berita tersebut, tetapi ini pengubatnya di mana Izzuddin dengan Zafir mara ke pusing akhir. Ya, dan mereka berpeluang untuk meraih gelaran ketiga tahun ini selepas mara kepusingan akhir terbuka Atik 2024 di Vantaa, Finland. Dalam aksi separuh akhir di Energia Arinadi, pasangan pilihan kelima dan juara terbuka China 2024 mencipta kejutan sensasi ke atas pilihan utama dari China, Liang Weikeng Wang Chan. Jadi mereka bangkit selepas tewas pada set pertama untuk memenangi perlawanan keseluruhan 19-21, 21-17 dan 21-18 dalam pertarungan 62 minit. Tahniah kita ucapkan dan kemungkinan besar mereka akan menjuarai terbuka Arktik kerana walaupun di pilihan kelima mereka telah mengatasi pilihan-pilihan yang lebih besar angka ranking dunia daripada mereka. Kalau tak tahu nak sarapan apa, hari ini kami nak kongsikan berkaitan dengan croffle. Croffle? Bau croffle tu dah sampai masuk ke dalam studio sebenarnya. Waffle Croffle, pernah dengar tak? Saya tak pernah dengar. Tak pernah kan? Belum pernah cuba? Belum pernah Dia cuba. campur apa dengan waffle tu? Waffle dan juga croissant. Waffle dan croissant. Croffle dicantumkan, disatukan menjadi croffle. Jadi nak tahu bagaimana, apakah bahan-bahan yang digunakan untuk membuat croffle semuanya selepas ini. Tapi kita nak berehat seketika, jangan ke mana-mana, kembali semula bersama dengan kami berdua dalam Selamat Pagi Malaysia.